Assalamualaikum. So ini adalah analisa kehadiran DA 3042 saya. So saya akan dapat macam ni lah. Okay, saya ulas sikit daripada template Cikgu Hafiz. So untuk saya nak tunjuk yang ni adalah pakai template yang ni, studio yang ni, data studio yang ni. Okay, kemudian ni adalah form yang kita nak isi lah. Okay, so nama, lepas tu buku kelas, bahasa Inggeris, hari dan juga masa. Cuma masa dekat sini dia akan jadi hari dan tahun. Yang ni minta cek setting masing-masing lah. Okay. So bila saya punya setting yang ni, dia akan jadi begini. Okay, dia akan jadi, sorry, apa yang ni. Okay, dia akan jadi begini. Okay, so dia akan jadi 6/17 lah. Okay, bukan 17 bulan 6. Okay, jadi macam saya punya data asal saya punya memang macam ni template saya. Okay, jadi saya splitkan dia punya tarikh ni sebab ikut form ni dia akan isi, pelajar akan pilih lah minggu 7, 17 bulan 6. Jadi saya akan pilih 17 bulan 6 ni lah. Okay, sebab kalau kita buat 6 bulan 17 lah kan. Jadi dekat kita punya sheet 2 ni kena 6/17. Sebab kalau dia tak sama, jadi dia tak boleh baca lah. Okay, contoh macam yang ni. Okay, contoh yang macam ni. Jadi bila kita buat, okay, ni katakan template asal lah. So dah dekat sini 6/17. Jadi dia akan budak key in masa dia tadi ikut yang form tadi adalah 6/16. Okay, jadi bila dekat sini kita kena buat macam tu jugalah. Okay, kita create sheet ni kan. Okay, jadi saya letakkan nama pelajar ni, saya letak teruslah nama pelajar saya. Okay, ada 7 orang. Lepas tu yang ni saya buat 6/16. So saya tarik je sampai sini. Okay, so tarik pun dia akan jadi 6/20 lah. Kalau buat 16 bulan 6, jadi dia akan tu lah. Okay, kemudian untuk buat macam mana daripada form response 1 ni pergi ke sheet 2 ni. Okay, tengok kat sini kita ambil formula dia. Okay, yang ni memang formula daripada tutorial asal tu. Saya tak pandai nak jelaskan macam mana. Cuma dalam tutorial video tu ada ceritakan. Jadi untuk yang ni macam mana nak bagi dia pindah, saya akan copy balik, maksudnya copy dia punya formula ni, dan yang ni form response 1 ni. Okay, form response 1 ni adalah nama pelajar tu. Okay, so nama pelajar tu kita akan ambil dekat sini. Jadi kita klik yang ni lah. Okay, bila kita klik yang ni, dia akan, okay, ini adalah B1. Kemudian yang ni kan, yang ni adalah kita nak bagi yang ni pelajar tu dekat sini saja. Jadi dia tak berubah. So kita kena letak simbol simbol duit kan. Simbol duit B2 lah. Okay, maknanya dekat sini. So dia takkan berubah lah. Okay. Okay. Kemudian bila kita buat macam ni, maksudnya dia akan duduk dekat kolom B2 ni. Okay, tapi form response 1 BB ni dia tak berubah. Kalau tengok bawah dia, so dia akan jadi B3, B4, B5, B6. Maknanya dia akan baca yang ni lah. Kemudian yang ni adalah tarikh yang kita nak bubuh. Maknanya tarikh ni dekat form response 1. Okay, jadi kena copy tu. Okay, katakan kat sini kita delete sampai sini. Okay, kita delete yang ni kan. Jadi kita pilih je dekat sini. Okay, tarikh tu kita nak ambil yang ni. Jadi klik yang ni, kita tekan enter. Kemudian kita tak nak bagi dia bergerak tau sebenarnya. Jadi kita kena letak dekat sini tanda tanda duit ni. Okay, kalau kita klik biasa saja, dia akan jadi EE saja. Okay, kalau macam ni dia takkan jadi. Okay, so kena letak tanda tu lah, tanda yang ni. Okay, kita delete dulu yang ni. Kita delete sekejap. Kita delete kan. Okay, so yang ni saya copy. Kita letak formula dia. Sorry. Formula dia kat sini lah. Saya pinjam formula yang ni. Okay, saya copy yang ni. So saya letak dekat sini. Okay, ni kan. Jadi saya akan delete. Maknanya yang ni sebabnya saya pun tak copy sangat. Jadi
Kita letak ni, kita ambil respon yang ni. Kita nak nama yang ni. Jadi kita tekan je atas yang huruf B ni, kita tekan, kita enter. Okay, so dekat sini kena tambahkan simbol duit tadi tu supaya dia tak bergerak. Okay, lepas tu yang ni yang ni adalah nama kat sini. Jadi letak je simbol duit B2. Maknanya ni B2, ni B3. Okay, nanti saya tunjuk contoh. Lepas tu yang ni okay, yang ni adalah tarikh yang dekat form respon 1. Jadi kata saya delete sini, saya klik sini. Okay, form respon 1. Yang ni kita klik E ni. Jadi kita tekan enter. Okay, so kita tambahkan duit kat sini supaya sepatutnya dia tu tak bergerak lah maknanya. Okay, kemudian ini duit 1 ni adalah tarikh kat sini. Okay, so tarikh ni okay, tarikh ni adalah ini. Allah. Okay, so ini adalah C kan? Ni C. So saya letak C. Okay, nampak tak dia macam bold highlightkan sikit. So C duit 1. Okay, lepas tu ni lebih dia kurang dan 1. Maknanya kalau dia key in 2 nama pun, dia akan baca 1 nama saja dan dia akan tandakan 1 kosong lah. Okay, ni rumus yang cikgu ajar. So boleh tekan autofill. Jadi bila pelajar tu key in kat sebelah, dia akan jadilah. Okay, lepas tu kita nak pergi ke sebelah, kita tarik je. So kita tarik ke sini. Okay, nampak tak? Macam ni. Bila 17-26, 2 orang je yang isi. Kita tengok kat form 2. Betul lah, 2 orang saja yang isi. Jadi macam itu caranya. Okay. So, bila dah jadi macam ni, okay, saya ingat cikgu boleh faham sebab yang masalahnya adalah dekat formula ni sebenarnya. Okay, bila dah buat kat sini, jadi kita pakai template yang ni. Okay, jadinya kita kena make a copy. Okay, so make a copy. Okay. So yang ni kena pilih, tekan data studio, tekan create new data source, pergi Google Sheet. Okay, untuk yang kali pertama dia akan tanya authorize. So tekan je authorize. So kita pergi kepada kehadiran kelas 4 ETE kita, tekan form respon 1, tekan connect. Lepas tu add to report. Okay, kemudian yang kedua ni sama juga, create new data source, tekan Google Sheet. Okay, tekan Google Sheet, tekan edit respon, tekan sheet 3. Jangan tekan ni sangat, dia tak ada yang tu. Kita tekan sheet ni, okay ni. Okay, tekan connect. Okay, lepas tu add to report. Okay, lepas tu tengok dia ada lagi yang bawah ni. Jadi sama juga, tekan kita punya create new data source, tekan Google Sheet. Kehadiran respon ni, sheet 3. Kalau kita tekan nak panah tu dia jadi macam tu lah. Okay, so kita tekan sheet ni. Tekan connect. Sorry Okay, lepas tu kita add to report. Jadi kita kena make copy report lah. So dia akan keluar kita punya data studio kita. Okay, so bolehlah tukar nama kat sini. Jadinya bila dah pergi kat sini, okay, so kita boleh klik ni page 1 yang ni. Kalau page 2 kita tengok kat sini lah, page 2 macam gini. Okay, so bila page 1 ni dia tak keluar data apa-apa sebabnya dia akan keluar data yang hari ni. Jadi hari ni tak ada orang isi. Katakan yang semalam, ni dia kita copy ni, dia akan pergilah ikut formula yang dah dia tetapkan tu kan. Jadi contoh kita bila kita view, kita tekan view kan. Okay, katakan semalam ada isi. Jadi bila kita isi semalam, so ni kehadiran semalam 2 orang je yang hadir. Jadi kalau kita tekan minggu 2, 3, okay, ni kita tak edit lagi. So jadi macam ni. Jadi kita tekan edit. Lepas tu kita tekan je dekat sini. Sorry. Kat bawah ni kan. Okay. Lepas tu tekan data ni. Internet pelan sikit ni. Okay. So cikgu punya yang dekat sini ni. Ni adalah dekat sini. Jadi kita delete je. Okay. Okay, so minggu katakan minggu kedua kita, okay, bill pun kita delete lah, kita nak nama je kan, bill tak nak. Jadi ambil nama, kata minggu ini page 2 ni adalah, tengok dia dah tunjuk ni page 2 kita minggu 2 dengan 3. Jadi
bila kita tekan dekat link minggu 2 dan 3 ni, dia akan pergilah kita punya kelas kita. Jadi katakanlah kat sini, okey. Okey, katakanlah minggu 2 kita adalah, contoh saya buat yang ni. Okey, saya letak yang ni. Contoh minggu kedua kita contohlah. Jadi saya letak yang ni. Ini adalah minggu kedua dan ketiga. Contoh sampel dia. Okey, baik. Lepas tu yang ni kalau kita tekan pun tak ada apa. Jadi ini adalah minggu kedua dan ketiga. Okey, page yang kedua. Bila page ketiga, okey, page ketiga adalah yang ni. Minggu 4 dan 5. Jadi cikgu tekan je yang ni. Tekan data ni. Okey. Okey, data ni. Kemudian kita padamlah. Sebab awal-awal tu sebenarnya data ni dia banyak. Tapi sebabkan saya buat sikit saja tarikhnya, sebab itulah dia bubuh je. Okey. So, cikgu padam-padam. Okey, kita letaklah tarikh 18 ni dekat sini. Okey, 19 kat sini. Okey, contoh dia. Okey, so ni minggu kedua. So, pergi pula pada minggu 6 dan 7, page keempat. Okey, ni minggu 6 je lah. Okey, so klik juga. Okey, kemudian kita delete lah yang ni. Okey. Kita delete, kita letak yang ni kan. Katakan yang ni. Jadi ini adalah minggu yang ni. Lepas tu kita boleh view. Okay, so untuk macam saya kata, bila cikgu tekan yang ni minggu kedua, so keluarlah. Ni katakan minggu kedua, ni minggu ketiga. Yang ni minggu keempat, minggu kelima. Yang ni minggu keenam. Satu tarikh je. Lepas tu, katakan nak edit ni, cikgu tekan je, cikgu boleh tukar lah. Yang ni pun boleh tukar, tak ada masalah. Kala-kala pun boleh tukar sebenarnya. Tapi saya ikut je format yang cikgu Hafiz bagi. Okay, saya rasa yang tu saja. Saya harap boleh membantu cikgu lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.